mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini kita nak pergi menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada pagi ini kita masuk ke Raudhah. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raudhah itu di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah, bahagian daripada taman-taman surga. Tetapi di Malaysia, apabila kita di majlis ilmu dikatakan taman surga juga, tetapi itu berkala. Ketika majlis ilmu dia dipanggil taman surga, apabila bersurai, kalau di dewan dipanggil dewan, kalau masjid dipanggil masjid, kalau surau dipanggil surau. Tetapi ini kekal, dia kekal, akan diangkat tempat tu nanti ke surga asal. Itulah kelebihan taman surga yang sini daripada taman surga majlis ilmu. Okey. Dan seterusnya nanti bila kita nak memasuki Raudhah, bukan macam dulu ni mesti ada yang dah pernah datang ya. Ada dah pernah datang? Okey, yang tak pernah datang, yang baru pertama kali cuba angkat tangan. Siapa, Pak? Ramai. Yang pernah datang ya. Jadi bukan macam dulu ya. Sekarang kita nanti sampai ke sana nanti disuruh kita dulu duduk menunggu. Bila duduk kita menunggu, kemudian dimasukkan pula ke dalam pagar. Dah masuk ke dalam pagar, nak masuk dalam pagar tu bukan senang, berebut-rebut. Kemudian di dalam pagar tu pula ada saluran pula, ada polis wanita pula yang mengira. Kata tadi kita bagi permit, dikira contoh hari ini hanya 24 permit, jadi dia kira. Jadi orang yang nak menumpang kadang rezeki ada ya. Okey. Jadi apakah tujuan kita pergi ke Raudhah tu yang ya sangat sampai nak berpermit, nak ke musuh ya. Jadi kelebihannya kita pergi ke Raudhah itu seperti dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam Al-Quran mengatakan sesiapa menzalimi diri dia, yakni buat dosa, datang dia ke situ, ke tempat hampir dengan Rasulullah, meminta ampun dia dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memohon kepada Allah Taala supaya kita diampunkan. Jadi siapa yang mendoakan? Orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, kekasih Allah. Jadi masuk kita ke Raudhah nanti, banyakkanlah kita bertaubat. Kalau boleh buat sembahyang sunat, taubat. Tetapi bukan semudah itu kita nak dapat ya sembahyang, kerana kita nanti banyak dia punya apa dia, 3 kali. Mula-mula kadang dekat tandas kita duduk, kemudian masuk pula dalam kandang, berhenti pula duduk di halaman pintu 37. Kemudian masuk ke dalam masjid, duduk pula dalam masjid. Kemudian baru disuruhnya berbaris pula satu lain nak masuk ke Raudhah. Ditakdirkan kita barisan hadapan, maknanya kita jangan lingkang kangkung lah. Bila dah masuk terus berlari. Di situ memang tenaga kita akan datang dengan sendirinya. Kita pergi terus ke depan. Kita nak masuk yang sebenar-benarnya Raudhah. Tapi kalau kita nasib kita nanti kita di belakang, kita tak akan masuklah ke Raudhah. Orang hak depan lah dulu ke Raudhah. Raudhah itu jaraknya lebih kurang begini. Depannya itu sampai lebih kurang ke sini sahaja. Ini aja Raudhah. Ke belakang tu tidak. Jadi orang dah penuh di sini. Kita semayang di sini. Belum masuk Raudhah. Saya walaupun 200 lebih, pernah saya bawa 295 orang, seorang saya tak tinggal, mesti masuk Raudhah. Saya tak bagi dia tak masuk Raudhah, kerana di akhirat besok menjadi saksi kepada orang yang masuk ke dalam Raudhah itu. Jadi saya tak mahu tercicir. Itulah prinsip saya. Saya kalau nak bawa jemaah memang biar dapat betul-betul. Saya bukan melepaskan batuk di tangga saja saya bawa, tidak. Tetapi bila kita di belakang, dah nasib kita di belakang, kemudian kita solat, buatlah solat. Tak apa, solat taubat pun tak mengapa, sebab kita dah hampir dengan Rasulullah, walaupun tidak kita di Raudhah. Tetapi bila dia kata keluar ibu, jadi bila keluar ibu janganlah wasami'na wa ata'na, taat sangat.
Pasal apa saya nak masuk Raudhah? Permit tu kita bayar tau. Kita nak masuk Raudhah tu. Jadi kita nak masuk, bukan kita melanggar undang-undang. Pasalnya aku datang dari jauh, aku nak masuk ke dalam Raudhah. Kemudian bila dah orang nak berkecamuk, ada yang nak keluar, ada yang nak ini, kita pun jalan. Jalan. Apa tandanya? Raudhah itu tiangnya nanti tengok ke atas, dia ada kelopak. Dia ada kelopak teratai. Jadi kita jangan tengok macam tu. Kita macam mendongak sikit baru kita nampak benda tu. Kelopak teratai tu warna coklat. Tiangnya tu warna kelabu. Lihat di situ, sekiranya lah penuh orang ramai dah. Tengok, aku ni tak masuk Raudhah lagi ni. Ke depan. Kalau ini tiang, maknanya kita lepas ini, okey lah, dah masuk dah kita. Bila masuk ke situ, tunggu. Jangan cepat nak keluar. Tunggu bila polis tu keluar, ibu lari ke sana. Macam kita nak keluar, tapi bukan keluar. Ya, kena cerdik. Kemudian, bila kita ada tempat lapang sikit, orang depan dah keluar, kita solat. Kalau dapat. Kalau dapat kita solat. Tak selalunya dapat. Kita solat 2 rakaat, janji kita sujud di Raudhah yang Nabi kata di antara rumahku dan mimbarku adalah sebahagian daripada taman-taman syurga. Jadi aku nak sujud juga, bacalah Fatihah sahaja ya. Jangan baca Yasin tau. Kalau baca Yasin kamu diangkat polis tu, dia campak dia keluar. Jadi baca Fatihah ataupun baca kuliah dan qul huwallahu tu sempat. Lepas tu baca makna sembahyang tu, sujud tu lama sikit kita di Raudhah tu, supaya ini menjadi saksi besok di akhirat apabila kita sujud lama di tempat yang istimewa, teristimewa di seluruh dunia tempat tu. Kemudian bila kamu dah masuk nanti ke Raudhah, jangan kata Rasulullah makam dia di depan. Rasulullah makam dia sebelah kiri. Jadi rumah dia tu di hadapan sekali, di belakang ke sana tu rumah Siti Fatimah. Jadi rumah dia tu kecil saja, lebih kurang selebar itulah yang saya kata Raudhah tadi tu. Itulah rumah dia. Jadi jangan kata itu mihrab. Itulah makam Rasulullah tu. Jemaah selalu macam itulah dia dengar cerita di kampung. Kemudian tengok ke kiri. Tengok di kiri di hadapan sekali, itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah pula, ustazah macam mana nak masuk? Boy raja pun tak boleh masuk, kita nak masuk. Kita hampir tu pun dah syukur alhamdulillah. Jadi bila kita dah tahu situ, kita bagi salam. Sebenarnya bagi salam tu masuk-masuk tadi kita dah bagi salam. Janganlah buka buku nak bagi salam yang panjang tu. Memang tak sempat. Kita di situ dalam 20 minit sahaja. Okey, kita baca salam yang ringkas tetapi padat padu, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lam ke beri atas, dia baru nak sebut betul-betul nama dia. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita katakan Nabi? Salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Dengan feeling lah, janganlah Assalamualaikum ya Rasulullah, tak ada perasaan apa. Jangan adakan perasaan tu. Feel tu ada. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Rasulullah direct dengar direct dia jawab kepadamu jua kesejahteraan. Itu yang kita dambakan datang ke situ, doa Rasulullah kepada kita. Bila dia doakan kita sejahtera dunia akhirat, puan-puan. Dia tu orang yang maksum, kita yang bagi salam tu belum tentu dapat tidak. Pasal kita orang yang pendosa. Nabi orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, kekasih Allah, yang disayangi oleh Allah, kelebihan dia. Kemudian bila kita dah bagi salam kepada Rasulullah, kita bagi salam kepada sahabat dia, pak mentua dia di dekat dia tu, dalam satu bilik dikebumikan tu, Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bagi salam kepada Sayyidina Umar, ada bertiga dalam tu. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Al-Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada orang kirim salam?
Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, daripada kaum keluargaku, sahabat handaiku, jiran tetanggaku. Dah habis merangkum. Siapa yang kirim salam kenalah tu. Kalau keluarga ada 2 orang aja kirim salam, 2 tu lah je kena. Hak lain tu tak adalah kena pula. Dia tak diingat pun Nabi. Kan? Okey. Seterusnya bila kita dah bagi salam apa semua dah ini, yang kita masuk tadi ke depan tu, solat sebelum dapat tempat solat berdoa. Jadi itu dinding makam Rasulullah di dalam tu ya. Jangan kata ustazah tak nampak lubang tu pun. Lubang tu kepada orang lelaki di belah depan sana. Lelaki dia berjalan ke sana, kita datang dari sini. Okey. Bila kita dah bagi salam kepada Rasulullah, itu rumah tu di situlah. Macam dinding tu kat situ. Lebih kurang di sini. Di kepala orang ni. Tiang taubat. Jadi kena tengok ke atas, ada bertulis, dia bentuk cermin warna hijau, tulisan emas. Tak payah letak hijau mana taubat. Ada depan taubat. Lepas tu ke sana tu menyerong tiang Siti Fatimah. Tengok juga ada bertulis, lain tu tak ada tulis. Tiang Siti Fatimah, tiang Siti Aisyah, bukan Fatimah. Ada Hamzah di situ, ada Shin Aisyah lah tu. Okey. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Dia kata siapa tahu kelebihan tiang itu, dia tak akan bangun-bangun daripada tiang tu. Tapi dia tak cerita. Jadi kita pergilah ni tiang kan. Kita pergilah dekat. Jangan kita buat macam ni ya. Jangan, malu saya. Saya pakai baju adat tiang. Saya tak ajar khurafat. Ya. Jangan cuba tiang. Pasal apa? Orang lain buat macam tu, kita ikut. Benda tu khurafat. Jangan. Kita dekat aja lah. Dah kata dalam hadis gitu kan, kita dekat, kita berdoa lah. Sebab kata ada keistimewaan tiang tu. Jadi kita berdoa di situ. Kemudian yang taubat tadi tu, siapa hafal istighfar, penghulu istighfar, baca itu yang paling bagus. Sebabnya sekali kita baca bersamaan 1000 istighfar. Kalau tak hafal, ada buku, tak apa, tengok gitu. Sekali pun dapat di situ baca. Jadilah kita dah bertaubat di situ. Ya? Okey. Nak semayang apa situ? Semayang sunat taubat. Ada dapat lagi buat semayang sunat hajat. Ya? Kalau nak buat semayang sunat duha pun boleh. Itu terserahlah. Nak buat semayang duha ke, nak semayang sunat taubat ke, nak semayang sunat hajat ke, buatlah di situ ya. Berdoa tu kita bertawassul kepada Rasulullah. Kita sebut dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, Kau kurniakanlah aku begini. Bukan kita minta ke Nabi, jangan minta sekali-kali ke Nabi, itu adalah syirik. Nabi adalah manusia biasa seperti kita, ya. Dia tak ada kuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Jadi bila dah lengkap kita semuanya nanti, dah kita buat semuanya, tapi saya nak nanti jangan lembik, dia keras sikit bila dah kalau kita kata tua, saya pun hampir 70 dah. Kalau hak muda ni macam ni nak masuk ke dalam perawatan, malulah. Tenaga sikit, sebab kita nak merebut tu bukan senang, hanya sekali. Esok nusuk memang boleh, tapi kalau buatnya telefon kita meranggap, tak boleh masuk. Buatnya dia, kita pasang dia tak mau lip, tak ada lip, tak boleh masuk. Nusuk tu ada juga banyak yang jemaah tak dapat masuk melalui nusuk. Dia masuk ini aja dengan permit. Okey, jadi bila dah masuk, saya kata benda tu buatlah sebetul-betulnya, buatlah sepuas-puasnya. Selagi tak apa, jangan keluar. Itu saya pesan. Ya. Kalau dah kosong, jangan tak keluar. Tapi saya selalunya sampai kosong, saya di situ. Sampai kosong adalah 2-3 orang tu kan, baru saya. Okey, saya nak kira ya sekejap ya. 1, 2. Saya kira kan? Saya kira. Okey, saya kira balik ya. Cuba berbalik. Ada seorang. Siapa? Ada seorang tak datang. Ya, ada tu. Uzur. Tak turun.
Nah. Jadi kamu seorang pasti dapat. Seorang belum. Masalah tapi insya-Allah dapat. InsyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq. Ada nak tanya? Ada persoalan? Jangan halau tu pun lagi sana lagi. Okey. Tak ada apa ya? Ha? Sampai habis. Tak bawa Ustazah tak tahu masuk. Ustazah akan follow sampai habis. Sampai masuk. Sampai habis. Masuk sampai habis. Tak tahulah kami tak dapat masuk wallahualam, tapi selalu sekarang memang untuk bagi dah pembimbing masuk. Alhamdulillah. Kurangkan tugas polis. Masa kita menyusun jemaah kan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di depan. Balik. Balik tu kadang keluar pada pintu tu pintu Al-Isa. Kalau siapa dah nak balik tak tahan Isa. Balik lah tak apa, jadi berjalan ya. Dia kalau dah balik tu tidak dijemput macam ni lagi. Kadang kita macam saya semayang lagi, jemaah dah kerja tandas. Nak tunggu saya pula kali tadi mengesahkan jemaah. Takkan tak saya tak solat. Itu ceritanya. Jadi siapa yang tahu jalan balik boleh balik, tapi kalau tak tahu tunggulah. Depan tu kan ada tu di depan yang